أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بظاهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, diterimakan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Daripada segala pekerjaan agamanya, dan percayakan dengan sekalian barang yang menkhabar ia dengan dia daripada sekalian yang gaib. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Jadi setelah kita memahami di dalam kata la ilaha illallah, di dalam kata Muhammadur Rasulullah, yang mana kedua perkataan ini atau kalimah ini yang sebenarnya adalah tarkib, secara majaznya disebut sebagai kalimah, yakni dua kalimah syahadah, iaitulah dua kalimah yang kita buat bersyahadah dengannya, dengan meletakkan perkataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadah dengan la ilaha illallah, dengan kata alla ilaha illallah, dan wa anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana yang telah kita ikuti sebelum daripada ini. Kalimahnya yang pendek, yang ringkas ini, tetapi mengandungi makna-makna yang lengkap sempurna. Makna-makna yang berkaitan dengan aqaidil iman. Aqaid iman itu aqaid bahagian uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Aqaid yang berkaitan dengan nubuwah ataupun risalah kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya ialah al-mughayyibat, ataupun dipanggil sebagai as-sam'iyyat. Sam'iyyat ambil daripada sama'. Sam'iyyat, sam'i makna yang kita dengar daripada Allah, dengar daripada Rasul. Apa dia yang kita dengar itu? Ialah minal mughayyibat,
daripada perkara-perkara yang gaib. Yang gaib itu yang sudah ada dah sekarang, seperti makhluk yang ada di samping kita. Makhluk yang ada di samping kita, seperti malaikat, raqib, atib, ada kiri kanan kita. Nah, itu syaitan-syaitan yang ada. Bahkan dalam tubuh badan kita pun ada syaitan. Nah, ada malaikat. Malaikat yang dia panggil malaikat mulhim. Malaikat mulhim itu dia berada itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Minhajul Abidin pun ada, dan kitab Mustikah hadis, lafaz hadisnya ada dalam bahagian malaikat. Allah Ta'ala mewakilkan kepada hati anak Adam dua wakil yang berada pada telinga hati kanan dan telinga hati kiri. Telinga hati kanan, itu diambil oleh malaikat yang bernama malaikat mulhim. Semua itu perkara yang gaib yang kita dengar daripada Nabi setelah kita kata amantu billah wa amantu billah wa ma qala Allah. Ini kesimpulan kepada ilmu yakin. Keyakinan kita berdasar kepada ilmu, yakni dalil, burhan. Jadi akhirnya membawa kepada kesimpulan kata kita amantu billah wa ma qala Allah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang difirmankan oleh Allah. Wa amantu bir rasul wa ma qala rasul, dan aku beriman kepada Rasul dan sebanyak mana apa yang disampaikan oleh Rasul. Aku beriman, mana aku tasdik. Beriman itu dengan makna apa dia? Tasdik. Wa fussirul iman bitasdiqi. Ditafsirkan iman itu dengan tasdik. Jadi tasdik itu membenarkan hati kita. Ya, sungguh. Nah, Allah Ta'ala itu wujud. Dan segala sifat-sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akhirnya membawa kepada kesimpulan wajib kita menerima apa saja yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan daripada bersyahadah, tuntutan iqtida'u syahadah, tuntutan daripada bersyahadah. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tuntutan itu yang kita nak fahami daripada makna asyhad, mana syahadah itu. Asyhadu itu, apa makna asyhadu? Secara muayyan ataupun mufassal. Makna yang ditafsirkan dia. Asyhadu itu dia panggil lafaz mujmal. Asyhadu dia panggil lafaz mujmal. Mujmal makna borong. Aku bersaksi. Aku naik saksi. Jadi macam mana rupa bersaksi itu? Macam mana rupa naik saksi? Maka itu kembali kepada makna-makna yang mentafsirkan makna-makna perkataan-perkataan yang mentafsirkan makna syahadah itu secara tafsili. Jadi daripada situ kita dapat fahami apa tuntutannya. Apa tuntutan daripada kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita mengetahui bahawasanya di dalam kata la ilaha illallah itu mengandungi sekian-sekian banyak aqaidil iman. Sama ada 50, 36 ataupun 58, tak kira. Itu yang secara tafsili. Bukan yang ijmali. Yang ijmali itu sifat Allah Ta'ala yang wajib itu tidak ada siapa yang mengetahui. Banyak. Nah, maka lawannya pun banyak juga. Nah, jadi yang wajib kita tahu 50 ini, itu sama ada 36, 50 ataupun 58. Yang ini sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20. Kerana ini yang ditunjukkan oleh dalil. Maksud daripada Quran. Mana yang Quran menunjukkan, semuanya ada dalil-dalil Quran berlaku. Semua sifat maknawiyah itu dia menumpan dalil sifat ma'ani. Mana dalil kepada sifat ma'nawiyah, dalil kepada sifat ma'ani itulah. Jadi mengapa yang lain tidak wajib kita mengetahui secara tafsiri, kerana itu tidak diberitahu kepada kita oleh syariat. Syariat itu makna Allah ataupun Rasul. Tuan syarak. Jadi setelah kita mengetahui bahasanya di dalam la ilaha illallah, apa dia Muhammadur Rasulullah,
sifat risalah, nubuah para rasul dan juga segala syariat apa yang diberitahu dan apa-apa yang mughayyabat, itu semua tu masuk dalam kata Muhammadur Rasulullah. Bukan la ilaha illallah itu dia masuk di dalam kata Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Kerana semuanya ialah berpunca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memperkenalkan kita kepada Allah Taala dengan secara lebih detail ialah huwa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu perdunya ialah duduk pada kata Muhammadur Rasulullah. Sebab itu dalam kitab kita tadi baru-baru ini menyebut bahawasanya Muhammad Rasulullah itu seumpama lautan yang sangat luas. Manakala la ilaha illallah itu adalah satu titik daripadanya. Satu titik masuk dari segi maknanya dia sudah terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah kita mengetahui itu semua, maka kalimah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah ini Allah Ta'ala sendiri yang memilihnya untuk dijadikan lafaz syahadah. Untuk kita bersyahadah dengannya. Tidak kalimah-kalimah yang lain. Mengapa tidak kalimah Allahu Akbar? Mengapa tidak kalimah Subhanallah? Asyhadu annallahu akbar. Misalnya. Tidak. Kerana la ilaha illallah itu dia syamil, dia jami', dia merangkumi. Melengkapi. Terkandung di dalamnya sekian banyak makna-makna. Ringkas sedikit tapi maknanya banyak. Jadi, asyhadu. Asyhadu. Maksudnya kita bersaksi. Aku bersaksi. Aku naik saksi. Lantas apa makna aku naik saksi? Aku bersaksi itu apa dia? Di situ yang perlu kita fahami makna asyhadu itu. Syahadah lah. Masdarnya ialah syahadah. Makna asyhadu. Supaya kita mengetahui secara pasti apa tuntutan daripada kita bersyahadah dengan dua kalimah ini. Jadi tuntutan kepada syahadah itu ialah apa yang kita fahami daripada makna-makna yang mufassal, yang ditafsirkan. Makna-makna kepada syahadah itu. Jadi bila kita kata asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi, aku bersaksi, maknanya pada tahap yang pertama, kalaupun saya sudah bagi tahu perkara ini, saya nak bagi tahu lagi. Supaya kita dapat. Idza takarrara tahaqqaqa. Apabila berulang-ulang akan jadi tahaqqaqa, tahakkuk, mantap juga. Asyhadu maksudnya aku bersaksi, aku naik saksi. Jadi itu lafaz mujmal, maksud lafaz mujmal borong ni makna dia umum sangat. Naik saksi itu jadi bagaimana naik saksi? Dia ada perkataan-perkataan yang kita itu boleh faham dengan secara muta'ayyin. Spesifik. Maksudnya tertentu. Maka syahadah itu dia bermula dengan makna pada level yang paling bawah. Paling asas, paling terasnya. Asyahadah bima'nal ilm. Dengan makna ilmu. Ilmu maksud dia tahu. Apa makna tahu? Tahu maknanya kita ada ma'lumat. Kita ada maklumat. Kita ada info. Itu dia panggil tahu. Dia berbeza dengan faham. Itu sudah kita, rasanya kita dah bagi tahu. Faham lain. Faham itu bahasa Melayu ialah mengerti. Tahu tu ilmu, bahasa Melayu tahu. Mengerti itu maksudnya ialah tahu bagaimana nak menggunakan maklumat itu ataupun nak proses maklumat itu sehingga menjadi orang panggil manfaat kepada diri kita dan juga orang-orang lain dunia ataupun akhirat. Itu maknanya faham. Faham itu membawa kepada tindakan yang betul sesuai dengan ilmu itu. Maka dengan sebab itu dah sebelum daripada ini kita telah ketahui bahasanya Allah Ta'ala tidak mengiktirafkan iman ahli kitab Yahudi yang menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dah dibicarakan sebelum daripada ni. Apa dia tentang
Kita tu bila kita kata la ilaha illallah, kita kena mulahazah dengan hati Muhammadur Rasulullah. Supaya tak jadi semacam dengan i'tiqad orang Yahudi. Dengan akidah orang Yahudi yang mereka itu mengisbatkan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tolak. Ya, kita tidak tolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sunat. Bila kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam hati itu kena ada. Jadi, lafaz syahadah itu yang pertamanya membawa makna al-ilm. Ilm makna ilmu. Maka perkataan asyhadu itu dalam bentuk kata kerja asyhadu, maka kita gantikan dia, kita tafsirkan makna asyhadu dengan makna a'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya saya tahu tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu. Tahu itu maksudnya ada maklumat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tahu juga bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Ta'ala. Baik, orang Yahudi, ahli kitab, mereka tahu ke tidak anna Muhammadar Rasulullah? Mereka tahu ke tidak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita orang beriman, kita orang Islam, kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tahu Allah mana anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya Nabi Muhammad itu adalah sebenar pesuruh Allah Taala. Orang Yahudi ahli kitab, dia tahu ke tidak? Tahu. Mereka tahu. Maka itulah menunjukkan bahasanya tahu semata-mata tidak dikirakan iman lagi. Mereka mengatakan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya'lamunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang-orang Yahudi ahli kitab. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi itu maksudnya apa dia? Mengenal maksudnya mengetahui sungguh kata Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang dijanjikan di dalam kitab Taurat. Kali pertama mereka melihat wajah Nabi, sosok tubuh badan Nabi, mereka mengatakan yes, ya, inilah orangnya. Dan sebagaimana yang kita ceritakan bahawa yang menunggu kedatangan Nabi ketika hijratul Rasul ila Madinah, kepada Madinah, orang Arab tempatan Madinah, Ansar, Muhajirin yang berhijrah dahulu menunggu-nunggu, dan Yahudi yang menunggu semenjak 3000 tahun sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya makna mereka ini setiap hari setelah mengetahui Nabi sudah keluar daripada Makkah bertolak ke Madinah. Setiap harilah 3 golongan ini. Dalam arti kata mereka seolah macam berlomba-lomba untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar daripada kota Mekah di tempat yang berbatu hitam. Begitu waktu tengah hari dah panas sangat, maka mereka balik. Pada hari Jumaat, pada hari Nabi sampai ke Quba hari Senin. Nabi mula berhijrah malam Senin, seminggu sebelum daripada tu. Hari Senin sampai ke Quba. Nabi masuk ke Madinah hari Jumaat. Dan ketika matahari sudah berada di tengah kepala, panas, begitu Ansar balik, Muhajirin balik, Yahudi tak balik. Mereka lah yang mula-mula melihat sosok tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas memanggil orang-orang Islam. Hai orang Islam, habuan kamu sudah sampai. Tapi mereka lah yang melihat dulu. Jadi nak bagi tahunya ialah ketika mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan dalam hati, ya benar inilah orangnya. Salin tak tumpah. Apa yang diceritakan dalam kitab Taurat, ciri-ciri pribadi Nabi zahir dan batinnya itu makna itulah. Jadi mereka mengenal, mereka tahu anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka tak beriman. Tapi nak beriman itu dia tahap yang pertama kena tahu dulu lah. Kalau kita tidak tahu, macam mana kita nak beriman dengan sesuatu yang kita tidak tahu?
Sebab makna ma'rifah itu mestilah mutabaqatul lil waqi'. Ada 3 makna. Kalau masih ingat lagi mula-mula kitab kita dulu. Apa makna ma'rifah? Makna ma'rifah itu ialah jazam hati kita dengan perkara yang mutabaqah bagi waqi' and dalil dengan ada dalil. Itu 3 perkara. Baru nama kenal. Jadi mereka ini mengenal dalam arti kata makna kenal tentang diri Nabi itu macam mana. Tetapi mereka tidak terima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi atau Rasul. Jadi mereka itu tidak diiktiraf iman oleh Allah Ta'ala. Karena hanya sekadar tahu saja. Jadi ramai yang tahu kebenaran Islam. Yang tidak Islam mereka kafir pun ada yang mengetahui tentang kebenaran Islam. Mereka mendapat maklumat-maklumat yang betul. Sama ada hasil daripada pergaulan mereka dengan orang Islam. Ataupun mereka mendapatkan sumber-sumber yang sahih tentang Islam. Jadi mereka mengenal Islam tapi mereka tak beriman. Jadi mereka antara mereka telah fed up, frust dengan Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan. Ramai Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan orang kafir. Yang memang sememangnya tak boleh memberi manfaat, tak boleh beri madarat. Dan mereka akhirnya mendapat maklumat, mereka mencari maklumat. Dan akhirnya mereka merasa benarnya akidah umat Islam. Dengan ciri-ciri ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat munasabah dengan akal kita untuk mengatakan ya sungguh Allah Taala itulah Tuhan yang sebenar. Berbeza dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka itu yakni orang kafir. Yang akhirnya mereka yang kalau mereka ni jujur dan menerima kebenaran mereka rasa malu. Macam mana mereka menyembah makhluk bagi mereka. Mereka menjadikan Tuhan. Mereka tu Khaliq. Itu sangat-sangat bercanggah dengan naluri fitrah manusia. Jadi tahu asyhadu alla ilaha illallah. Tahu saja itu adalah asas dia. Selepas daripada tahu itu apa dia? Tahu kemudian dia kena i'tiraf, mengaku. I'tiraf itu adalah maknanya lebih mantap. Maknanya lebih mantap daripada semata-mata tahu. Kemudian daripada i'tiraf itu dia pergi kepada makna usaddiqu wa uqinu. Aku tasdikkan alla ilaha illallah. Membenarkan. Tasdik itulah makna iman. Uqinu makna aku yakin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Berbeza dengan tahu, yakin, pegang kemah keming. Mantap. Dan ialah mestilah yang nak diyakin itu yang sudah difahami. Bagaimana sepatutnya sebagai Tuhan. Jadi, begitu juga selepas daripada itu ialah makna iqrar, uqarriru, aku mengaku dan aku muncul dia ialah tabyin. Aku menyatakan bil jawarih dengan anggota-anggota yang zahir. Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau kita memahami makna syahadah, yakni asyhadu dengan makna a'lamu, usaddiqu, uqinu, makna a'tarifu, uqarriru dan juga ubayyinu. Maka tuntutannya adalah melalui makna-makna yang tertentu tadi. Jadi a'lamu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa tuntutannya? Mengetahui. Lalu bagaimana untuk mengetahui? Sudah tentulah kenalah wa innamal ilmu bita'allum. Hanya saja tahu itu dia dengan belajar. Belajar ilmu akidah tauhid yang menunjukkan cara kepada kita bagaimana kita nak nazar untuk pandang kejadian alam ini. Semua orang melihat kejadian alam tetapi melihatnya yang macam mana. Tidak membawa kepada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah yang memandang kita itu nazar kepada kejadian alam. Itu wasilah untuk kita sampai kepada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala pada peringkat, pada tahap ilmu yakin yang kita sekarang orang awam ini.
Makna biar kita ni orang panggil tahu diri, jangan perasaan. Makna kita selesaikan dulu ilmu yakin ini. Baru kita bercakap tentang ainul yakin, hakikatul yakin. Nah. Jadi mengenali kita akan Allah Ta'ala berdasarkan dalil-dalil, burhan-burhan, kejadian alam ini. Al-Quran, itu sudah kita beriman. Jadi, melihat kejadian alam ini membawa kepada pengiktirafan daripada kita tentang kekuasaan Allah Ta'ala umpamanya. Contoh. Jadi, daripada mengetahui sahaja, membawa kepada iktiraf, mengaku. Kita banyak tahu perkara, tapi tidak semua perkara yang kita tahu tu kita iktiraf, kita akui. Jadi, kita kena akui. Tuntutan daripada asyhadu itu ialah kita kena tahu. Nak tahu itu ialah kena belajar. Wa innamal ilmu bi ta'allum, wa innamat ta'allum bi syekh. Belajar dengan guru. Ilmu akidah tauhid ini, bila kita belajar ilmu ini bukan bermakna kita kenal Tuhan dah. Ilmu ini nak menunjuk kepada kita cara bagaimana kita nazar wasilah kepada mengenal Allah ialah an-nazar. Pandan, mana tilik, perhati kepada kejadian alam. Semua orang melihat kepada kejadian alam, tetapi melihat dengan versi yang berbeza. Kita melihat untuk sampai kepada Allah Ta'ala, untuk ta'zim kepada Allah Ta'ala dengan sebab penciptaan. Kejadian-kejadian yang hebat-hebat, yang indah-indah. Yang kita akan rasa kita sangat kerdil, sangat lemah. Dan kita mengakui ketuhanan Allah Ta'ala, kerasulan para rasul. Itu iktiraf. Selepas daripada iktiraf, kita kena proses lagi. Sehingga kita jadi yakin. Sehingga kita boleh tasdiq. Membenarkan. Ya, sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Dengan qidam, dengan baku. Tapi itu terangkum dalam kata La ilaha illallah. Itulah hikmahnya. Pendek tetapi merangkumnya. Jadi, i'tiraf makna usaddiqu ubayyinu. Mana uqarrir mana takrir, sebutkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebut. Dia macam ni kita sebut Allahu Akbar. Itu dia panggil ikrar. Begitu juga asyhadu an la, asyhadu tu maksudnya aku ikrar. Mengaku dengan lidah aku. La ilaha illallah. Mengaku dengan lidah ini, ikrar ini dia mempunyai fungsi peranan yang sangat besar untuk menetapkan hati kita. Jadi selain daripada yang wajib, makna sunat kita tu bersyahadah. Asyhadu dalam sembahyang, di luar daripada sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah sambil memerhatikan makna-maknanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar dengan lidah. Ikrar untuk menetapkan hati kita. Kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Kata. Ikrar maksudnya. Sebut dengan lidah. Jadi tuntutan di sini berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Ada juga tuntutan dia. Bila kita kata asyhadu an la ilaha, mana a'lamu, aku tahu, a'tarifu, aku i'tiraf, aku yakin, usaddiqu, aku membenarkan. Begitu uqarrir, aku sebut ya Allah, la ilaha illallah. Jadi tuntutannya kena sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ubayyinu adalah kemuncaknya. Ubayyinu makna tabiin, makna merealisasikan makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dalam kehidupan kita dengan jawarih, dengan anggota-anggota yang zahir kita. Itu dia panggil tuntutan daripada bersyahadah. Itu biar kita tahu. Jadi tuntutan bersyahadah dengan la ilaha illallah, apa kandungan di dalam la ilaha illallah, itu yang minggu lepas yang kita belajar. Apa dia kandungan? Begitu juga Muhammadur Rasulullah. Apa kandungannya di dalam Muhammadur Rasulullah? Yang kita syahadahkan dia. Yang kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna asyhadu? Aku nak saja maksudnya aku tahu, aku iktiraf, aku yakin, aku membenarkan, aku ikrar dengan lidah, aku menzahirkan, menyatakan, merealisasikan akan Muhammadur Rasulullah. 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 Muham
Macam mana menzahirkan makna dia. Maka itulah mustahab, maksudnya kita kena tahu apa yang ada di dalam Muhammad Rasulullah. Supaya kita boleh yakinkan itu secara tafsirinya. Nah, dan juga akhirnya kita boleh beramal dengan tuntutan daripada Muhammad Rasulullah. Maka itulah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Maka wajib itu adalah, ini jawapan kepada, dia panggil tuntutan daripada kita bersyahadah itu. Bila kita katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu saya beri penekanan tadi. Biar fahamkan lafaz asyhadu itu dulu. Apa maksud daripada asyhadu itu? Supaya kita dapat melaksanakan, menunaikan segala tuntutan-tuntutannya. Apa dia tuntutannya? Mengetahui al-ilmu alla ilaha illallah. Maksud kena tahu. Kena tahu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu makna yang di dalamnya, konten yang di dalamnya. Sebanyak mana? Makna wajib kita kena tahu. Yang tak dapat tidak. Sebab kita telah bersyahadah. Kerana bersyahadah itu bermakna kita kata kita tahu. Iya ke tak mau tahu? Jadi kalau seandainya makna kita tak tahu tentang kerasulan Nabi dan Rasul, pasalnya wajib kita beriman selepas daripada secara ijmalnya, secara tafsilinya, 25 orang misalnya. Jadi kalau kita tak tahu, jadi yang kamu kata asyhadu itu bohong. Kamu berbohong, kamu berlawak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kita tak tahu maklumat tentang Rasulullah. Nabi Muhammad pun kita tak tahu secara umumnya sifat-sifat para Rasul apa dia. Kita tak tahu. Wajib para Rasul itu bersifat dengan apa dia. Kita tak tahu. Itu macam mana? Kita kata kita tahu. Bila masa aku kata aku tahu. Itu kamu bersyahadah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu kata kamu tahu. Jadi apa dia kandungan di dalam kata Muhammadur Rasulullah itu? Jadi maka wajib itu ialah makna tuntutan daripada kita kata asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kita kata kita tahu. Maksudnya kita kena tahulah, kena tahu tu kena belajar. Jadi itulah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, maka wajib beriman. Jadi sebelum beriman itu dia kena tahu dulu. Kena tahu, kena iktiraf. Beriman itu ditafsirkan perkataan tasdik dan juga iman. Yakin. Tasdik membenarkan yakin. Sebab apa membenarkan? Kerana yakin. Uqinu. Usaddiqu, aku membenarkan dengan hati. Iktiraf membenarkan. Mana iktiraf maknanya mengakui, memperakui. Jadi, maka rentetan daripada itu, susulan daripada kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuntutannya apa dia? Tuntutannya ialah wajib, maka wajib beriman ia dengan segala rasul. Semua rasul wajib kita beriman, dan sebelum kita beriman tu kena tahu dulu, kena iktiraf dulu. Wajib kita beriman, kita tahu dan kita iktiraf dan kita yakin dengan segala rasul. Itu tuntutan daripada bersyahadah. Dan segala nabi beriman ia dengan segala rasul dan segala nabi. Maksudnya kita kena ambil tahulah. Kalau kita tak tahu macam mana. Sebab tu syahadah yang pada peringkat asasnya makna dia tahu. Beriman dengan segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal. Atas jalan ijmal secara borun. Secara borun. Maksud secara borun, maksudnya ada bagi Allah Ta'ala sekian banyak Nabi Rasul. Begitu. Ada bagi Allah Ta'ala itu sekian banyak. Dengan tidak mentahdid. Tidak membuat sakatan sebanyak mana. Maksudnya. Itu kita mengetahui. Itu qaul yang sahih, mana mengetahui bahawa ada Allah Ta'ala itu bagi Allah Ta'ala sekian banyak, sekian ramai makna Rasul Nabi.
Jadi ni atas jalan ijmal, atas jalan borun dengan makna i'tiqadkan bahawasanya dengan makna wajib kita i'tiqad. I'tiqad makna simpul kemas keming, simpul mati. Bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak Rasul alaihissalatu wassalam. Dan Anbiya alaihissalatu wassalam. Rasul, Anbiya. Wajib kita i'tiqad begitu. Jadi nak i'tiqad tu tak adalah proses dia. Dia tak sebut di sini. Mana tahu. Dia kena tahulah nak i'tiqad. Kalau kita pergi i'tiqad yang kita tidak tahu, tu nyanyi dah. Maksud yang kita tidak mengenali Allah Ta'ala yang sepatutnya. Jadi wajib kena tahu beberapa banyak Rasul. Ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak Rasul alaihissalatu wassalam. Dan juga Anbiya alaihissalatu wassalam. Dan qaul yang sahih banyak mana ke Rasul dan juga maknanya Anbiya ini. Qaul yang sahih ketiadaan dihinggakan mereka itu. Tak mau sebut banyak-banyak mana, ramai-ramai mana, tidak. Maknanya yang tahu ialah ramai. Qaul yang sahih tidak membilangkan mereka itu seramai mana. Di dalam bilangan-bilangan yang tertentu tidak. Supaya apa? Kerana kalau meletakkan jumlah atau bilangan tertentu, ini menurut pandangan qaul yang sahih. Maknanya bimban taku terlebih bilan. Bila terlebih bilan, maksudnya kalau ada satu pandangan 124,000. Jadi kalau kata 130,000, kalaulah hakikatnya tidak tahu. Katakanlah 1,000, 100,000 umpama. Jadi kalau di bilan dicatatkan dengan lebih daripada angka itu, bermakna seolahnya kita menisbatkan kerasulan kenabian ini kepada yang bukan rasul, bukan nabi. Kalau bilang tidak cukup pula, bermakna kita tertinggal menisbatkan rasul yang sepatutnya rasul, kita tak kata rasul. Begitu. Maka dengan sebab itulah mana qaul yang sahihnya membilangkan mereka itu, tidak membilangkan mereka itu secara tahdid, maknanya membuat sakatan. Dan bilangan-bilangan yang tertentu seperti dikata bahawasanya Anbiya itu 100,000 dan 24,000, makna 124,000. Ada suatu pandangan, ada suatu pandangan yang mengatakan maknanya bilangan Rasul itu ialah 124,000. Itu bukan qaul yang sahih. Qaul yang sahihnya dia tidak bilang. Serah kepada Allah Ta'ala. Dan yang jadi Rasul daripada mereka itu 313 orang. Daripada 124,000 ini yang berlaku di atas qaul yang tidak sahih. Makna kalau di atas qaul sahih, tidak dibilangkan sebanyak mana. Jadi daripada sekian ramai Rasul dan Nabi itu, yang jadi Rasul, daripada sekian ramai Nabi-Nabi itu, yang jadi Rasulnya ialah 313 orang. 313 orang. Dan 25 Rasul yang disebutkan nama mereka itu di dalam Al-Quran, wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsil, yakni maknanya ijma' ulama mengatakan 25 orang ini adalah disebut di dalam Al-Quran. Itu angka nombor 3 dia kata, faedah segala Nabi yang diiktifakkan atas nubuwahnya. Yang disebut di dalam Quran itu daripada zuriat Nabi Ibrahim. Melainkan 5 orang iaitu Idris dan Nuh dan Hud dan Saleh dan Lut. Jadi ini satu faedah. Faedatun. Faedatun ni satu maklumat tambahan lah. Faedatun. Di luar. Saya baca di luar ni. Mungkin anak kita cari.
Di luar, saya baca di luar, angka nombor 2 kita keluar sekejap. Nah, angka nombor 2. Tu nombor 3 ni. Nombor 3 ni. Nombor 3 yang disebutkan nama mereka itu. Kalau yang disebutkan nama mereka. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Iaitulah. Faidatun. Dia kata faidatun. Faidatun. Segala Nabi yang diiktifakkan. Sepakat ulama. Atas nubuwahnya. Kenabiannya. Yang disebut dalam Quran itu ialah 25 orang. Itu yang sepakat ulama, dia ada 28 orang. Nama Rasul yang disebutkan, Nabi Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi yang mujma'un alaih, yang diijma'kan seramai 25 orang. Jadi 3 lagi cukup 28 itu mukhtalafun fih. Khilaf ulama. Sebab nama-nama yang disebut dalam Al-Quran ini ramai. Orang yang soleh yang disebut itu makna ramai. Jadi yang 3 mencukupkan 28 itu dia jadi khilaf. Yang ijma' ialah 25. Jadi yang muttafaq diittifaqkan atas nubuahnya yang disebut dalam Quran itu daripada zuriat Nabi Ibrahim belaka. Yakni 25 orang. 25 orang daripada 25 orang yang disebut dalam Al-Quran secara ijma' ulama, 25 orang ini semuanya adalah zuriat daripada Nabi Ibrahim AS. Melainkan 5 orang. 5 orang ini tidak daripada zuriat Nabi Ibrahim AS. Jadi oleh kerana kebanyakan Nabi Rasul itu ialah itu adalah anak cucu makna zuriat bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu digelar sebagai Abul Anbiya, Abul Mursalin. Mana ayah kepada Nabi-Nabi. Perdu dia ialah di Nabi Ibrahim AS. Jadi semuanya 25 orang itu ittifaq ulama disebut dalam Al-Quran. Jadi semuanya ialah daripada zuriat Nabi Ibrahim AS. Melainkan 5 orang yang dianya bukan daripada zuriat Nabi Ibrahim AS. Siapa dia 5 orang itu? Idris, iaitu Idris, dan Nuh, dan Hud, dan Saleh, dan Lut. Ni 5 orang ni. 5 orang ni dia bukan daripada zuriat Nabi Ibrahim AS. Jadi kembali ke dalam semula. Kembali ke dalam bahagian dalam semula. Jadi Rasul 300. Dan yang disebutkan nama mereka itu. Di dalam Quran wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsil. Jadi dan 25 Rasul. Yang disebutkan nama mereka itu di dalam Quran. Itu wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsil. Maksudnya satu per satu. Dengan bahawasanya, dengan makna macam mana? 25 orang Nabi yang disebut dalam Quran itu. Wajib kita ketahui akan dia secara tafsili. Bagaimana murad ataupun gambaran kepada kata mengetahui secara tafsili itu ialah dengan bahawasanya jika ditanyakan seorang daripada tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Nescaya dijawabnya dengan bahawasanya ia bahawasanya ia adalah Rasul. Jadi maksudnya yang 25 orang ini wajib diketahui secara tafsili. Dengan makna bahasanya kita kena tahulah. Setiap orang daripada 25 orang ini. Sebab ini yang diijma'kan ulama. Maka mengetahuinya itu ialah dengan bahawa sekandainya. Taswirnya begini. Seandainya ditanyakan kepadanya salah seorang daripada 25 orang itu. Maka dia menjawab, itu ialah Rasulullah. Cukuplah. Ya sebab ilmu kita ni.
Kadang-kadang kita tu tahu suatu perkara, tapi bila disuruh sebut, kita tak boleh nak sebut. Misalnya kita kata, kita tahu tentang suatu perkara yang ada dalam beberapa juzuk ataupun bahagian, misalnya 10 perkara. Apabila disuruh sebut, kita tak tahu. Nah. Tapi kalau orang sebut salah satu daripada kita tahu itu termasuk dalam kumpulan itu, jumlah itu. Mana kalau orang suruh sebut, kita tak boleh nak sebut sampai habis. Tapi kita tetap kenal nama-nama kepada Rasul. Karena dia tu maknanya kita ni zaman sekarang ni zaman yang mudah untuk kita dapat maklumat. Jadi pelik seandainya kita tidak mengetahui nama Rasul-Rasul yang diiktifakkan ini. Tapi tak apalah. Kalaupun tidak mengetahui secara orang panggil, boleh sebut secara hafazan, sekurang-kurangnya ialah tahu bila disebutkan nama seseorang itu, dikatakan ialah dah nama Nabi. Maksudnya kalau disebut nama seseorang itu, kalau kita kata tak tahu ataupun kita tu salah, kita kata tidak Rasul lah, tu bahaya lah tu. Kalau disuruh bilang, kita tak habis membilangnya, tak apa tu. Tapi kalau orang sebut, kita tahu itu Nabi ke Rasul. Contohnya, kalau orang kata Zulkifli, kita Nabi, Rasul. Tapi masa kita bilang tadi, tak tubik nama Zulkifli. Misalnya begitu. Itu mencukupi dah lah. Maksudnya memadai. Bila dikatakan Muhammad, tak apalah Nabi kita. Hasan, Nabi ke Rasul. Ibu, ada ke tak ada? Tak ada. Yang kita tahu Hasan tu nama anak cucu Rasulullah SAW. Kalau orang kata Suhaimi, Nabi ke Rasul. Kita kata, tak, bukan Rasul. Jadi sebab tu kita kena test diri kita sini. Makna kita, setiap daripada kita ni, kita kena test diri kita. Kita tahu ke tidak? Jadi benda ni, ilmu ini kita ketahui daripada masa kecil lagi kita telah diperkenalkan oleh ibu bapa kita. Rasul-Rasul ini. Bahkan yang lebih baiknya kalau kita dapat hafal itu sangat baik. Dan sebenarnya dia tidaklah payah sangat. Cuma kita tak mempedulikannya, kita tak ingatlah. Dan kita tidak anggap penting. Tu. Jadi dengan makna, macam mana mengetahui dengan atas jalan tafsil, dengan bahawasanya jika ditanyakan seseorang daripada tiap-tiap seorang daripada mereka itu Rasul itu, nescaya dijawabnya dengan bahawasanya ia Rasul. Kalau dikatakan Syuaib, itu Rasul. Yasa' al-Yasa'. Jadi Yunus, Dawud, kita tu Nabi, Rasul. Tapi kalau sebut siapa dia? Abdullah. Tak ada dalam, bukan Nabi Abdullah. Ayah Nabi betul lah. Jadi maknanya, itu maksudnya kita tahu secara begitu pun sudah memadai. Mana cukup dah. Tu. Jadi, jika ditanya, nescaya dijawabnya dengan bahawasanya ya Rasul. Tiada dengan makna wajib dihafazkan segala nama mereka itu. Iaitulah yang 25, yang ijma' ulama. Jadi bukan dengan makna 25 tu wajib belaka. Walaupun kita tak boleh nak bilang sekalipun tak apa. Tapi apabila disebutkan nama Rasul itu, kita kata inilah Rasul. Sulaiman, ya Rasul. Kalau disebut yang lain itu makna ai. Ada mai ai. Jadi, kita tahu cerak bahasanya. Jadi mereka itu nescaya dijawabnya dengan bahawasanya ia Rasul. Tiada dengan makna wajib dihafazkan segala nama mereka itu, tidak.
Bukan maksudnya wajib kita tu hafaz sekian nama Nabi tu, bukan. Maka, tu. Tidak wajib hafaz satu persatu tu, tidak. Hanya bila disebut nama Nabi, ya kita tahu itu adalah Nabi. Tu. Bahasanya Rasul. Tiada dengan makna wajib dihafazkan segala mereka, nama mereka itu, tidak. Namun kalau kita nak hafaz pun maknanya boleh. Kalau kita nak hafaz pun tak ada masalah. Kalau tak mahu hafaz pun tak apa, asalkan kita tahulah. Mana Rasul Nabi. Ini biasanya bila kita biasa mendengar. Mana dihafazkan nama mereka itu, maka jika menafi ia akan risalah seorang daripada mereka itu ialah Rasul. Kalau kita ni ada tersalah meninsafkan. Maka jika menafikan, menidakkan ia akan risalah seorang. Seorang sahaja daripada Nabi yang mujma'un alaih daripada dalam Quran disebut itu. Daripada mereka itu, maka tiada khilaf. Tidak ada perselisihan ulama pada kufurnya. Jadi kufur. Tidak ada khilaf ulama. Kata dia kufur. Karena bila kita menafikan Zulkifli Nabi ke tidak, kita kata tidak. Okey, apa saja air. Maka jika menafi ia akan risalah seorang daripada mereka itu, maka tiada khilaf pada kufurnya. Itu kita kena elok. Dan jika berkata ia tiada aku tahu akan dia. Ini dia panggil apa? Tawakuf. Terhenti. Katalah misalnya diajukan kepada seorang nama Nabi. Misalnya Syuaib. Nabi ke Rasul. Lalu dia jawab, tahu? Saya tak tahu. Dia tawakuf. Itu pun dikatakan ulama sebagai jadi kafir juga. Sebab tidak ada iman yang sebenar dalam hati dia. Akan risalah seseorang. Maka jika menafi ia akan risalah seseorang daripada mereka itu, maka tiada khilaf pada kufurnya, tak ada khilaf juga. Dan jika berkata ia tiada aku ketahui akan dia, malah basah tak tahu didedahkan kepadanya suatu nama. Zulkifli umpama. Zulkifli ini Rasul ke Nabi ke tidak? Tahu? Jadi bagi orang yang belajar tu, walaupun dia tak dapat hafaz, tapi kalau dia kata begitu dia tahu. Dia kata tiada aku ketahui bahawasanya bermula, maka berkata kebanyakan kepada ulama jadi kafir. Dan kata setengah mereka itu tiada jadi kafir. Jadi itu dipanggil tawakuf. Tawakuf kata kebanyakan ulama, jumhur ulama dia kata kafir juga. Kalau kita kata tak tahu. Zulkifli Nabi ke Rasul? Tahu? Tak tahu. Jumhur ulama kata kafir juga. Mukabilnya yang lawan kepada setengah mereka kata tiada jadi kafir. Jadi tak sedap jugalah, kerana yang mengatakan tidak jadi kafir itu ialah golongan yang sedikit. Itu kita berhenti pada kata dan bermula mereka itu. Jadi minta maaflah hari ini agak masih lagi lesu lagi. Kita baru kembali kemarin daripada Johor Bahru, bawa kereta sendiri, pandu kereta sendiri. Jadi anak isteri dapat rehat kita tu, tak rehat. Jadi letih tu memanjang sedikit. Jadi terbawa-bawa lagi. InsyaAllah dalam masa sehari dua ni, insyaAllah akan pulih lah. Kita dah umur banyak ni, dia lambat nak pulih tenaga kita.
Bila kita tak biasa. Lainlah orang yang dah ada stamina, dah biasa-biasa bawa jauh-jauh. Dia tak apalah. Macam kita ni kadang-kadang, jarang-jarang. Jadi drive tu maknanya Johor, tahu sajalah Kelantan Johor ni 630 kilometer lebih. Tu. Itu agak memanakkan bagi kita. Jadi dia tak sudah selalu. Itu kita dah dapat rasa. Masa kita muda-muda dulu, itu kita tidaklah begini. Jadi sekarang tu dia terbawa-bawa lagi keletihan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang mana kita usahakan sekarang ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Allah Taala berikan kepada kita faham. Allah Taala buka kepada kita babul fahmi. Mana kita pintu faham sehingga kita dapat fahami apa yang kita belajar ni untuk apa dia, apa matlamat. Jadi biar jelas supaya kita ni bersemangat bersungguh-sungguh belajar. Dan itu yang akan mendatangkan hasil yang lumayan lah. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan apa yang telah kita usahakan. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sam. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin, inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah.